Kemasukan Malaysia dalam senarai pemantauan negara yang memanipulasi mata wang Amerika Syarikat antara tumpuan pagi tadi. Selain itu, Dewan Rakyat juga dimaklumkan berhubung isu Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan Usahawan Malaysia membuka kedutaan untuk Palestin di Amman, Jordan. Untuk perkembangan lanjut, kita terus ke Parlimen bersama Nur Syuhada Marzuki. Silakan Syuhada. Malaysia hanya berada dalam pemantauan negara yang memanipulasikan mata wang Amerika Syarikat bukan tersenarai sebagai negara pemanipulasi dolar negara itu. Menteri Keuangan Lee Kuan Eng bagaimanapun menegaskan kemasukan Malaysia ke dalam senarai itu sebenarnya menonjolkan kekuatan negara serta peranan Malaysia dalam ekonomi dunia. Menurut Guan Eng, kemungkinan Malaysia disenaraikan sebagai pemanipulasi dianggap rendah kerana sesebuah negara itu perlu terdapat 3 kriteria yang ditetapkan oleh Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat. So, bila kita memenuhi 2 daripada 3 kriteria, itu telah dianggap bahawa harus dimasukkan dalam watchlist currency manipulation. Dan kemasukan Malaysia dalam currency manipulation watchlist pada bulan Mei 2019 adalah hasil daripada pelarasan penyesuaian semula secara mekanikal terhadap kriteria akaun semasa daripada 3% kepada 2% daripada KDNK oleh Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Dr. Ronald Kendi mengenai laporan Bloomberg, Malaysia berkemungkinan akan dimasukkan semula dalam senarai negara yang memanipulasi mata wang Amerika Syarikat. Guan Eng yang juga ahli Parlimen Bahagian menjelaskan Malaysia dimasukkan dalam senarai pemantau atas 2 daripada 3 kriteria, iaitu mempunyai lebihan akaun semasa yang sihat melebihi 2% berbanding keluaran dalam negeri kasar KDNK bagi Julai 2018 hingga Jun 2019, iaitu pada tahap 3%. Kriteria kedua, lebihan dagangan 2 hala dengan Amerika Syarikat melebihi $20 bilion Amerika bagi tempoh Julai 2018 hingga Jun 2019 dicatatkan sebanyak $25.7 bilion Amerika Syarikat. Guan Eng turut memberi jaminan Malaysia akan terkeluar daripada senarai pemantauan negara yang memanipulasikan mata wang dengan memastikan prestasi keuangan tidak jatuh. Kementerian Luar telah memulakan usaha mengumpul maklumat bagi melaksanakan keputusan kerajaan membuka pejabat perwakilan diplomatik Malaysia ke Palestin di Amman, Jordan. Menurut menterinya, Datuk Saifuddin Abdullah, Wisma Putra dan Kementerian Luar Jordan sedang bekerjasama bagi mengenalpasti proses untuk merealisasikan hasrat kerajaan Malaysia. Kita sedang bekerjasama, berbincang dengan pihak Jordan bagi mengenalpasti apakah proses yang perlu dilalui. Kita sedang mengenalpasti pejabat untuk dibuka kedutaan. Sebagaimana kita sedia maklum, memang kita ada kedutaan Malaysia di Jordan, di Amman, tetapi ini adalah kedutaan untuk Palestin walaupun bermastautinnya di Amman, Jordan. Jumaat lalu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada sidang kemuncak pergerakan negara-negara berkecuali 6 ke 18 di Baku, Azerbaijan mengumumkan Malaysia akan membuka kedutaan untuk Palestin di Jordan bagi memudahkan lagi penyaluran bantuan kepada rakyat Palestin. Tambah Datuk Saifuddin, pemilihan Jordan berikutan Malaysia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel justru menjadi sebab utama Malaysia tidak boleh membuka pejabat perwakilan di Ramallah, Tebing Barat. Perkara itu disampaikan oleh beliau ketika menjawab pertanyaan ahli Parlimen Kepala Batas Datuk Seri Rizal American, Nine American. Walaupun bermastautinnya Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang mengkaji rancangan untuk menubuhkan satu badan suruhanjaya perjawatan bomba dan penyelamat Malaysia. Menterinya Zuraida Kamarudin berkata langkah itu diambil berikutan skop tugas anggota penyelamat semakin bertambah sekaligus mengangkat martabat bomba setaraf dengan institusi lain di negara ini. Tapi kerja anggota bomba sekarang telah
telah diperkembangkan sebagai seolah-olah sebuah satu social rescue team. Yang mana kita lihat isu-isu seperti ular masuk rumah panggil bomba, orang tersepit dekat lift panggil bomba, kucing panjat pokok tak boleh turun panggil bomba, cincin jari tak boleh keluar panggil bomba, monyet bergaduh panggil bomba. So jadi ini adalah memang ini terjadi. So jadi bomba ni bila orang ada call aja dia akan pergi, sentiasa sedia berkhidmat. Maklum balas itu diberikan bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Sekamat, Datuk Seri Dr. Santara, berhubung tindakan seterusnya KPKT bagi menjaga kebajikan anggota bomba. Jelas Zuraida Seranjaya itu akan memberi kebebasan kepada bomba untuk membuat pelantikan, rombakan, pergantian jawatan serta penyerapan anggota bantuan kepada sepenuh masa. Kementerian Pertahanan sedang berusaha memperbetulkan kes penyalahgunaan wang yang berlaku dalam pengurusan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Ia bagi membersihkan nama dan imej Angkatan Tentera Malaysia ATM. Menterinya Muhammad Sabu berkata siasatan oleh Jawatan Kuasa Khas mendapati individu atau pihak yang terlibat bukan anggota yang bertugas tetapi bertugas sepanjang masa. Sebaliknya, mereka mempunyai kehendak politik mengatasi keperluan keselamatan negara. Kita sedang mengambil tindakan memperbetulkan keadaan dan saya anggap blame game ini hanya setakat tahun ini. Sebab kita dah perbaiki dan sebagainya, dan tahun depan orang akan melihat bahawa kita yang menguruskan kesemuanya. Segala penyelewengan sekarang ini, misalnya di Kementerian Pertahanan telah ditubuh Jawatan Kuasa Khas yang diketuai oleh Tan Sri Amrin Buang dan telah siap laporan dan membuat recommendation kepada Kementerian Pertahanan, termasuk laporan-laporan kepada SPRM terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan wang. Beliau menjawab soalan tambahan daripada Ahli Parlimen Ledang Said Ibrahim Said Noh yang ingin tahu sekiranya penyalahgunaan dalam LTAT tidak dianggap menghina dan mencemar imej tentera. Penyelewengan kewangan yang ketara dalam LTAT itu dikesan untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2017 dan 31 Disember 2018. Firma perakaunan Ernst & Young ketika menjalankan penilaian kedudukan pada Februari 2018 mendapati pendapatan LTAT terjejas akibat terlebih bayar dividen walaupun hasil pulangan aset 5 tahun dari tahun keuangan 2014 hingga 2018 lebih rendah daripada kadar dividen yang diisytiharkan. Dengan itu, sekian sahaja laporan dari Parlimen. Kembali bersama Marsilah Hassan di Seri Pentas. Silakan. Baik, terima kasih Syuhada langsung dari Parlimen.